Jadi itu satu sharing yang ingin saya kongsi bersama, dan saya selalu tidak mahu terlepas daripada menyebutkan hadis Rasulullah SAW ini. Semalam saya dah terlepas sebab saya tak sebut awal-awal. Sekarang saya nak sebut pada sesi pertama. Rasulullah SAW bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayat kepada seseorang rajul, lelaki ataupun perempuan, wahidan, seorang sahaja, dengan usaha kamu, itu lebih baik kepada kamu daripada seluruh dunia ini dan isi-isinya. Orang yang bekerja dengan bisnes sendiri, siang dan malam dan sebagainya, cuma tak sedikit daripada dunia. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan seluruh dunia ini dan isi-isinya untuk mereka yang melaluinya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang. Dan saya mendoakan saat saya yang telah berusaha berdebat dengan saya, cuba meyakinkan saya tentang Islam, walaupun mungkin sekarang mereka tidak mengetahui, saya telah wa ma fiha. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayat kepada seseorang rajul, lelaki ataupun perempuan, wahidan, seorang sahaja, dengan usaha kamu, itu lebih baik kepada kamu daripada seluruh dunia ini dan isi-isinya. Orang yang bekerja dengan bisnes sendiri, siang dan malam dan sebagainya, cuma tak sedikit daripada dunia. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan seluruh dunia ini dan isi-isinya untuk mereka yang melaluinya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang. Dan saya mendoakan semoga sahabat-sahabat saya yang telah berusaha berdebat dengan saya, cuba meyakinkan saya tentang Islam, walaupun mungkin sekarang mereka tidak mengetahui saya telah memeluk agama Islam, mereka mendapat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil padri apa nama? Sami Buddhis yang akan datang, tapi dengan keuzuran Saudara Ang Wang Seng yang juga seorang aktivis dulunya akan bersama dengan kita untuk mengambil masa berbincang tentang Buddhis. Saya kalau boleh nak jarakkan masa sikit boleh jadi panjang, lambatkan sikit habis pukul 12 ni lagi bagus. Tapi jam ni dia tetap ikut dia tak ikut kita. Jam ni tiap waktu 1 minit tu dia akan jadi 1 minit, tak akan jadi dah 1 jam. Jadi saya harap penceramah kita yang terakhir, panel kita yang terakhir ni, dia dapat mengolah benar-benar 10 minit. Dan saya mengharapkan bahawa saudara-saudara yang berada di hadapan saya ini bersedialah beberapa soalan yang langsung yang berhubung dengan apa yang kita mahukan dalam pendekatan dan program dalam memahami permasalahan isu murtad yang sedang berlaku dalam negara kita ini. Apa hal pun saya dengan segala sukacitanya mempersilakan Saudara Ang Wang Seng yang sekarangnya pun nama kekal asalnya Ang, bukan Ang Terengganu, An Wang Seng, untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang nampaknya di penghujung program ini semakin serius, di mana beliau tadi memberitahu kalau misai Jason King ini bernilai 3 juta ringgit, tetapi berdasarkan kepada keseriusan yang ada pada wajah dia, di mana saya mentafsirkan kegarangan yang ada pada misai dan juga jambang dia tak kurang daripada 6 juta ringgit. Dan seandainya kerajaan negeri Terengganu kekurangan wang, barangkali misai dan juga jambang itu boleh dilelongkan. Kepada barisan pimpinan dan juga pentadbir Kuza, kepada dev-dev kehormat yang saya hormati dan saya kasihi, saudara dan juga saudari muslimin dan muslimah, saudara dan juga saudari yang bersama dengan kita pada tengah hari ini dan biasa berceramah malam
tak biasa berceramah pada tengah hari dan juga pagi, agak lain sedikit. Apatah lagi dengan waktu kecederaan yang diberikan kepada saya. Biasanya 10 minit ini tak cukup, kerana untuk mukadimah je 1 jam. Tetapi oleh kerana itulah ruang waktu yang diberikan kepada saya yang begitu pendek dan juga begitu singkat, maka saya akan mematuhi ruang waktu yang diberikan kepada saya, iaitu saya akan habiskan tepat-tepat pukul dalam masa 10 minit. Saudara dan juga saudari yang saya hormati sekalian, di mana kita telah dengar pelbagai cerita yang cukup menarik yang selama ini tidak kita ketahui daripada beberapa orang ahli panel yang ada di depan kita pada hari ini. Dan seperti mana yang saudara dan juga saudari sedia maklum, bahawa sebelum saya memeluk agama Islam, saya beragama Buddha. Keluarga saya semua beragama Buddha, dan bila kita sebut seseorang itu beragama Buddha, maka dia memang sembah agama Buddha. Dan ini pada hakikatnya adalah salah, khususnya kepada masyarakat Cina. Kerana orang Cina bukan sekadar sembah agama Buddha, anut agama Buddha, tetapi orang Cina juga sembah berbagai agama, seperti agama daripada Jepun, merupakan salah satu mazhab Buddha, Nichiren Shoshu dan juga sebagainya. Ada Buddha daripada Siam, ada Buddha daripada India, ada Buddha daripada negara Cina, dan juga ada Buddha daripada pelbagai aliran. Bukan sekadar orang Cina menyembah agama Buddha, mereka juga sembah berbagai dewa dan juga dewi. Mereka sembah Tok Pekong, mereka sembah Pau Kong, mereka sembah Dato Kong, dan barangkali mereka juga sembah King Kong. Maka jadilah agama dia agama Kong kali Kong. Dan inilah keadaan yang sedia wujud itu, di mana orang Cina menyembah patung-patung ini kerana mereka yakin dan juga mereka percaya bahawa patung ini boleh mendatangkan kebaikan kepada mereka, boleh mendatangkan kesejahteraan kepada mereka, boleh memberikan keselamatan, malahan boleh menjadikan mereka ini kaya raya. Sebab itulah sambil menyembah patung-patung tersebut, mereka ibarat kata patah sambil menyelam, sambil minum air, iaitu mereka minta nombor ekor daripada tokong-tokong tersebut. Termasuk juga memuja kubur-kubur dan juga macam-macam, yang kalau saya nak ceritakan pada hari ini 1-2 jam tak cukup. Secara detail saya boleh ceritakan dan juga sebagainya. Dan pada untuk menolak, di mana ramai di antara mereka berkahwin dengan orang Arab, berkahwin dengan orang Turki, berkahwin dengan orang-orang Islam daripada Asia Barat, di mana kalau kita sekali tengok, muka dia macam Karisma Kapoor, 2 kali tengok macam Jui Chawla, 3 kali tengok macam Kajol. Nasib baik tak kojo terus. Dan inilah keadaan yang berlaku. Dan ini sebagai satu bukti bagaimana Islam sudah bertapak di negara Cina. Malahan di negara Cina terdapat lebih daripada 20,000 buah masjid, dan setengah-setengah daripada masjid itu berusia lebih daripada 1000 tahun, masih kekal, tak musnah, tak rosak, walaupun pernah diperintah oleh berbagai dinasti Cina, termasuk juga pernah diperintah sampai ke hari ini oleh rejim komunis. Tak rosak Islam di negara Cina punya kukuhnya. Tapi di dalam negara kita ni, dalam masyarakat kita ni, nak cari masjid Cina susah sekali. Bukan saja susah sekali, tidak ada masjid Cina di dalam negara kita ni. Sebab itulah ada orang mencadangkan supaya kita buat masjid Cina, tetapi cadangan itu akhirnya tinggal satu cadangan, di mana tidak ada pihak yang mau pergi ke hadapan untuk melaksanakan penubuhan masjid Cina itu. Kerana di Malaysia kita sudah ada masjid Jamek, kita sudah ada masjid India, kita sudah ada masjid Pakistan, kita sudah ada masjid Kapitan, tetapi masjid Cina belum saja kelihatan. Tan juga. Sebab itulah, seandainya masjid Cina ini dapat kita laksanakan, tak kira siapa yang memulakan terlebih dahulu, khususnya kepada mereka yang benar-benar nak sebarkan Islam di kalangan masyarakat Cina, saya berkeyakinan bukan 100%, tapi 220% bahawa Islam itu